Kita nak beritahu anda perlu pergi ke www.zakat.com.my terlebih dahulu. Okey, boleh pergi ke zakat.com.my dulu. Boleh pergi dekat sana. Okey, bila anda dah pergi dekat sana, ini adalah cara Ustazah cara kita nak membayar zakat melalui zakat.com.my. So anda boleh terus pergi ke sini, anda boleh type terlebih dahulu zakat.com.my. So anda tekan enter dekat sana. So anda boleh terus, anda akan nampak di ruangan depan tu ada kira, ada bayar, ada semak. So anda boleh pergi dekat tiga-tiga ni. Kepada anda yang mana yang nak kira dulu, anda boleh klik kira. Kalau anda nak terus, dah tahu dah amount, dah ada account dalam ni, anda boleh nak buat pembayaran terus, anda boleh terus bayar dekat sini. Ataupun yang mana yang dah buat pembayaran sebelum ni, anda boleh nak semak penyata ke, nak print ke, sebab LHD anda telefon. Miroh, boleh bagi receipt yang pembayaran tahun ni sekian. Jahanam Ustazah. So yang tu selalunya kalau katalah kita tak ada rekod yang macam ni, kalau katalah kita tak bayar zakat melalui online macam ni, so kita takut physical receipt tadi tu boleh hilang. Sebab kita ni bukan semuanya terror nak buat filing Ustazah. Sama, saya ni sangat-sangat fail dalam filing, dalam simpan dan sebagainya. Aduhai. Saya memang fail bab-bab tu. Kalau katalah tahun ni ada dah file peribadi, dah letak dah. Dia boleh lah sebulan 2 bulan okey lagi. 3 bulan dah tak cara dah. Tu dia. Dah tak cara dah. Kalau dalam digital, kalau kita buat melalui digital ni, semua rekod pembayaran, pengiraan boleh ada dan kita boleh semak dan kita boleh print pada bila-bila masa saja. So dekat sini anda boleh pergi. Okey, kita akan pergi pada kira. So klik kira dekat sini. Okey. Akan keluar dekat sini zakat pendapatan, zakat perniagaan, saham, emas, KWSP, wang simpanan dan juga fidyah. So dekat sini anda perlu pilih. Okey, kita hari ni kita fokus dekat zakat pendapatan. Boleh Ustazah? Boleh. Okey, kita akan pergi kepada zakat pendapatan. So anda boleh, dekat sini ada kalkulator zakat pendapatan. So anda boleh klik dekat sini zakat pendapatan. So dekat sini ada kiraan zakat pendapatan. So anda nak tengok dulu manual dia, anda boleh klik sini dan akan keluar manual dia dekat sini. So ada juga yang diajar kat dalam ni. So jangan risau, sangat-sangat mudah. So dekat sini kita akan bagi tahu cara macam mana anda boleh membuat pengiraan. Kita akan buat tutorial lah. So dekat sini anda pertama sekali anda perlu masukkan tahun haul. So untuk tahun ini tahun ini adalah tahun 2021. So kalau katalah nak bayar zakat pada tahun ni, anda letakkan 2021. Macam Ustazah maklumkan tadi tu, mungkin ada sahabat kita yang tersalah letak tahun ni. So mungkin dekat sini ada aku rasa aku dah klik 2019 dah. Oh rupanya dia tak perasan, dia klik 2020, punyalah cepat dia nak pergi, dia terus masuk dah, tak check balik dah. So itu. So dekat sini ada dua cara pengiraan, tanpa tolakan dan juga dengan tolakan. Ustazah, boleh terangkan sikit haul dengan hisap ni? Okey, haul ini kita mesti tengok dahulu. Yang pertama, sebab zakat ni dia adalah setahun sekali. So haul itu adalah tahun. Kan? Jadi bila sebut tahun haul tu sebenarnya tahun-tahun lah. Sebab dia sama. Tapi sebab orang kita dah biasa dah, tahun tu lain, dia fikir haul tu lain. Sebenarnya dia adalah tahun yang kita duduk dalam 12 bulan. Sama ada tahun itu berkaitan dengan tahun Hijri ataupun tahun Masihi. Tapi disebabkan kita punya perkiraan LHDN adalah mengikut tahun Masihi. So jadi sahabat-sahabat senang untuk kira ikut tahun Masihi.
iaitu tahun 2021, 2022, 2023 dan sebagainya. Jadi tuan-tuan kena tengok dahulu kerana pada setiap tahun itu dia ada nisab yang berbeza. Nampak kan? Yang first tadi tu dah haul, bawah dia nisab. Dia dikait tu dua gitu. Sebab kalau tahun yang berbeza, contoh kalau Miro pilih sekarang 2021, nisab dia akan keluar berapa? 20,000. Nampak tak? Betul. Kalau kita tukar, cuba kita tengok tahun 2020, tahun lepas. Kan? Nampak tak? Dia dah jadi berapa tu? 15,000 kan? 15,000. So, kalau salah tahun, maka mungkin akan salah perkiraan. Kenapa? Mungkin dia punya gaji dia lebih-lebih kurang saja kan? Dia kata, saya nak kena zakat. Rupanya salah haul. Jadi, tuan-tuan mesti kena tengok dahulu pada haul tersebut kerana nisab tersebut ialah sesuatu yang sama dengan harga 50 gram emas. So bila harga emas ni untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, harga emas dia bukan statik. Harga emas dia fluctuate. So naik turun. So jadi bila tahun itu berbeza, of course lah harga itu akan berbeza. So tengok betul-betul sebelum nak kira bawah-bawah tu, make sure supaya tahun betul, kerana tahun itu nisab tu tak payah isi dah, automatik. Dapat tak tadi kan Miro hanya tekan yang atas je, automatik keluar terus sebab itu adalah nisab yang sudah dipersetujui pada setiap tahun. Ada nisab yang dikaitkan ataupun bergantung pada harga emas. Miro. Betul. Jadi dekat sini kalau kata tadi tu pokok dia kena hati-hati bila kita tekan tahun haul ni Ustazah, betul? Betul. Kan? So kita kena dan kita akan teruskan dengan dekat sini. So kita akan pilih secara tanpa tolakan. So anda boleh masukkan gaji bulanan anda. Contohnya katalah gaji bulanan kita 2,500 contoh, ataupun kita punya ni average lah, kita ambil RM3,000. Okay. So pendapatan tahunan adalah sebanyak 36,000. Jadi kalau ada pendapatan lain, kalau katalah kita ada jual cupcake ke Ustazah, betul tak? Kalau kita ada jual cupcake ke, macam Ustazah ada bisnes lain, Ustazah kaya. Amin, saya aminkan je. Nanti share lah job tu Ustazah. Okay, tak apa. Okay, dekat sini boleh masukkan pendapatan sekiranya ada. Kalau tak ada, tak apa. Biarkan kosong macam tu je. So dekat Miro, sini. sekejap Miro. Kalau dia ada dua button tu kan, button bulanan dengan button tahunan. Ada sahabat-sahabat kita kadang-kadang dia tekan pada, cuba Miro tekan, kalau tahunan mana yang akan dia tutup. Dia nak kira, dia nak letakkan gaji bulanan tak boleh, betul tak? Okay. Tengok, kalau bulanan dia hanya perlu letak di petak bulanan. Kalau dia klik pada tahunan, dia boleh isi tak pada bulanan? Boleh juga isi. Boleh juga. Okey. Kalau letak bulanan, kalau bulanan dia nak letak tahunan boleh tak? Kayaknya boleh je, tak masalah. Kalau katalah dia boleh guna, dia nak terus tekan bulanan boleh, dia nak terus tekan tahunan boleh. Dia bila tekan bulanan boleh juga masuk dekat sini, bila tekan tahunan pun boleh juga nak masuk kat sini. Cuma saya nampak apabila dia tekan bulanan dia tak boleh masuk untuk tahunan. Faham yes, tak? Betul Ustazah. Betul. Betul. Oh, itu maksud Ustazah. Okey. Itu maksud saya. Sekiranya bulanan, so dia akan kena masukkan amount dekat sini bulanan dia. Contoh masuk dekat sini RM1,000 dan dekat sini secara automatik keluar pendapatan tahunan. Kalau katalah dia tak ingat gaji bulan dia lebih ingat gaji tahunan dia. So dekat sini tahunan dia tak boleh nak isi dekat sini. So tak boleh nak tekan apa-apa. So dia masukkan pendapatan tahunan dia, katalah dia ingat plus minus dia punya tahunan dia ada dalam RM50,000. Contoh. So pendapatan bulanan dia secara automatik akan keluar RM4,166. Bagi 12 kan, dia bagikan 12 tu secara automatik. Biasanya yang pakai tahunan ni kebiasaannya lah kita berhadapan dengan sahabat-sahabat yang dapat EA form. Bila dia dapat EA form, dia akan dapat bukan sahaja gaji, biasanya dia akan dapat sekali dengan berapa bonus dia pada tahun tersebut. Ingat sahabat-sahabat, siapa yang dapat bonus, jangan lupa untuk zakat. Bonus tu adalah zakat, kena tunaikan zakat pendapatan. So, sedap hari tu kan, bulan 1, ada yang hari raya dapat bonus. So, sekarang ni, kira balik, tuan-tuan kena tunaikan zakat untuk bonus tersebut. Jadi, bila dia dapat EA form total, dia boleh tekan bahagian tahunan tu.
Ya. Jadi mungkin dia masuklah dengan OT dia lah, Miro. Betul. Macam-macam lah dia dapat dalam setahun tu. Jadi letak dekat bahagian setahun tu, semua tu kena dibersihkan. Bukan kerana dia kotor ya, tapi kena dibersihkan. Kerana manusia ni tak pernah sempurna. Ada sahaja kekurangan dalam kita cari rezeki ni. Jadi yang itulah yang akan dibersihkan melalui 2.5% yang namanya zakat, iaitu yang membersihkan harta dan jiwa kita. Tu dia. Amboi Ustazah, jiwa kita ya. Jiwa kita. Jadi Ustazah, okey, dekat sini kita akan teruskan. Bila anda dah masukkan, anda pilihlah bulanan ataupun tahunan, tak ada masalah. So dekat sini bila dah keluar, akan keluar jumlah keseluruhan, iaitu sebanyak 50,000. So kita remain lah tadi sebab kita dah tekan 50,000 Ustazah kan. So kita remain. Okey, katalah tahunan kita 50,000. So dekat sini adalah kita pilih, sebab kita pilih tanpa tolakan, so dia tak ada tolakan yang lain, so akan terus keluar jumlah zakat bulanan sebanyak RM104 dan jumlah setahun RM1,250 sahaja. So tengok Ustazah, daripada RM50,000 setahun, dia cuma perlu bayar RM1,250 sahaja. Berapa je amount dia? Itulah Miro. Okey, nak kata dia kena bayar RM1,250. Duit dia ada RM50,000. Yang RM1,250 tu pun dapat ribat cukai. Lagi. Kita tak reveal lagi apa yang PBZ akan bagi. Setakat ni pun kita rasa macam dah takkan dah bayar. Betul. So rebut peluang ni. Kita dia rebut peluang ni. Sementara kerajaan masih lagi memberi kelonggaran, memberi kelebihan ini kepada rakyat Malaysia, umat Islam kita di Malaysia. Alhamdulillah. So dekat sini itu sekiranya kita pilih tanpa tolakan Zaza. Kalau katalah kita pilih dengan tolakan, ni dia. Kalau katalah kita masukkan tadi dengan 20 tahun 2020 dan keluar dah amount nisab dia. So kita ambil dengan tolakan. So kita remain tadi kita punya pendapatan RM4,166.67. So setahun kita adalah RM50,000. So dekat sini akan ada tolakan dekat sini. Akan ada manual penolakan. Akan ada keluar dekat sini macam mana perbelanjaan yang lain, tanggungan yang lain maksudnya. So kalau kata dekat sini kita sebagai lelaki, saya lah. Bukan kita saya sebagai lelaki, saya akan klik dekat sini isteri. So kalau katalah ada satu lah, kalau ada dua lah, ada tiga lah, kalau ada empat lah cerita dia. So kalau katalah dekat sini kita letak satu, so akan keluar dekat sini auto RM5,000. Tolakan RM5,000 untuk setiap isteri. So maknanya kalau katalah dekat sini ada yang isteri 3, dekat sini akan RM15,000. So anak berumur bawah 18 tahun. So dekat sini kita kena isi umur bawah 18 tahun ada berapa orang? Katalah 2 orang tahun. Dua orang tahun pula. Anak berumur lebih 18 tahun. Katalah seorang. Okey. So tukarlah isteri ni seorang je. Majoritinya seorang je saya. Ya betul. Okey, so boleh letak kat situ. Dan ibu bapa, kita bagi pada ibu bapa kita selama setahun tu berapa? Kalau katalah kita bagi sebanyak RM2,000 contoh. So kita letak dekat sini RM2,000. So kita isi RM2,000. So potongan KWSP normally 11% Azhar, betul? Betul. 11%. So dekat sini dia dah kiraan setahun sebanyak RM5,500. Ini adalah setahun untuk penolakan KWSP sekiranya ada. Okey? Dan dekat sini pendidikan sendiri. Ada tak kita belajar sendiri ke kita letak dekat situ? Betul tak Ustazah? Kita PJJ ke? Okey. Soalan dekat sini Ustazah, boleh tak kalau katalah kita masih lagi bayar PTPTN, kita boleh buat penolakan ataupun tak Ustazah? Kalau PTPTN tersebut untuk diri kita boleh buat penolakan. Tapi kalau PTPTN untuk anak kita, contohlah kalau dia dah dewasa, misalnya kata umur dia dah 60 tahun dan dia masih bekerja. Dan mungkin dia pun adalah board director kan, board of director dan sebagainya, memang banyaklah gaji dia, jadi dia nak tolak. Tapi sebenarnya kita nak bagi tahu pendidikan ini, sebab tu dia tulis apa? Pendidikan sendiri, PTPTN untuk anak kita tak boleh tolak. PTPTN untuk kita boleh. Okey, so untuk kita sendiri boleh, walaupun kita tengah buat PJJ sekarang ni ataupun kita dah belajar dulu kena bayar PTPTN ni. So kita boleh letak dekat sini sekiranya ada, boleh letak dekat sini tuan-tuan dan puan-puan. So jumlah perbelanjaan adalah sebanyak RM33,500. So selepas penolakan. So lebih tak daripada nisab? So maknanya lebih Ustazah, betul kan? Betul, lebih. So anda wajib untuk mengeluarkan zakat. So dekat sini dah siap-siap kalkulatkan dah.
Okey, jumlah pendapatan layak di zakat adalah RM16,500. So melebihi nisab. So dekat sini jumlah ditolak dari cara rumah. Okey, ni tak ada. Okey, jumlah zakat setahun adalah sebanyak RM412 dan jumlah zakat bulanan hanya sebanyak RM34 saja. Sekali beli Food Panda pun dah lebih pada RM34. Betul Zaza, subhanallah. Kan Zaza, betul tak? Kita beli Food Panda pun sedap je pilih. Sedap-sedap RM50. Betul. Yes, RM50 tu sekali makan. Sekali makan. Sekali makan. Kan, lepas tu datang tak sedap pula tu. Boleh komplain pula, dah keluar RM52 ni. Dah keluar RM50 ni. Tak sedap lah. Boleh letak tepi pula. Order lain Ustaz tak? Order lain pula. Yes, itulah perangai kita sebab duduk dalam rumah. Jadi dia lapar pemanjang. Aduh, subhanallah. So itulah sedikit sebanyak untuk cara pengiraan yang boleh. So saya kiranya anda dah kira, dah bayar apa semua ni. So anda dah buat pengiraan, anda boleh terus klik bayar zakat. So dekat sini anda boleh pilih amount, anda nak buat bayaran secara bulanan ataupun secara tahunan, dan anda boleh pilih jenis bayaran, anda boleh pilih perbankan internet ataupun secara potongan gaji dan sebagainya. So dekat sini dan terus tekan terus bayar ataupun tambah di troli. Anda boleh, kalau katalah tambah di troli, anda boleh terus dekat sini anda boleh tambah pula yang lain Ustazah. So nampak misalnya tak? Kata dia nak kan? dah ada dah nombor 1 tu, nampak tu? Kan nombor 1 dia dekat bayar. Okay, kalau kata kita klik dekat nombor 1 ni, dah ada dekat sini RM412. So kalau kata kita nak tambah, buat penambahan pula Ustazah. Okey, tadi zakat pendapatan kita nak tambah pula ada emas tu kan. Biasalah Mami Jarum. Mami Jarum. Okey, baik. Kan dekat sini, so kita nak kira, kita nak bayar zakat emas pula. Katalah dekat sini kita nak letak RM500 pula. Kita tambah zakat dan akan ada dekat troli kita dekat sini Saza. So macam biasa, masukkan nombor kad pengenalan dan sebagainya. So dekat sini anda boleh terus membuat pembayaran. Itu sekiranya anda ingin membuat pengiraan dan terus membuat pembayaran. So saya padamlah rekod ni. Sebab kita nak pergi kepada manual dan tutorial yang seterusnya, iaitu Saza, kita nak pergi kepada, kalau katalah dia tak nak buat pengiraan, dia nak terus buat pembayaran zakat Saza. So boleh pilih dekat sini Saza. Tengah-tengah tu. Warna pink. Warna pink. Warna pink dekat sini. Warna purple ke pink saya pun tak tahu dah. Apa. Saya lah salah, mata saya dah kero dah ni. Okey, boleh klik bayar zakat dekat sini. So anda boleh terus pergi klik dekat sini dan akan keluar dekat amount yang ni, macam mana dekat troli tadi tu. So anda boleh pilih juga zakat pendapatan ke peniagaan simpanan ke. So memandangkan kita dah fokus pada zakat pendapatan, so pilih zakat pendapatan dan masukkan tahun haul. Kalau katalah nak 2021 lah, dekat sini juga akan keluar amount nisab juga Ustazah, yang macam Ustazah terangkan tadi tu kan. So dia boleh pilih tahun, dekat sini semua ada tahun dia. Okey, lepas tu masukkan amount siap-siap. Sebab yang mana yang tak nak kira dulu tadi kan, so boleh terus dah tahu dah amount. Okey, aku nak bayar zakat tahun ni RM5,000 contoh, boleh letak terus RM5,000 tambah zakat. So macam biasa, kalau tak adalah nak tambah yang lain, anda boleh terus masuk proceed untuk masukkan kad pengenalan dan sebagainya. Senang tak Ustazah? Senang. Kalau dia dah ada amount, sebenarnya dia dah lepas beberapa step. Tu yang kita kata, kalau kita dah ada amount, katalah kita kira waktu lain, lepas tu kita nak bayar waktu lain. Kalau tuan-tuan duduk dekat telefon, dekat depan desktop, buka sahaja, dalam masa 3 minit, tuan-tuan boleh settle bayar zakat. Betul, itu betul sangat-sangat. Yang penting anda masuk dan daftar. Dan bila dah daftar nanti senang nak log masuk ke apa ke. So bila masuk nombor kad pengenalan ni, dia akan keluar dah. Kalau katalah kita tak ada nombor kad pengenalan kat situ, dia akan detect terus. Okey, contoh kita masuk yang ni kan 67 apa sudah dah keluar. Oh tak ada, dia tak ada detect. So dekat sini boleh terus buat pendaftaran dekat sini. So tak ada masalah pun. Buatlah pengiraan dulu. Kalau katalah kita tak ada account dekat situ, dia akan keluar terus. Suruh daftar dekat situ. So tak ada masalah pun Ustazah. So dekat sini alhamdulillah, saya kira dekat sini untuk pengiraan, untuk bayaran dah settle. Satu lagi button yang ada Ustazah, iaitu semak. Yang ni bukan semak Ustazah
Semak betul lah. Semak ni apa? Semak, okey. So semak ni kita boleh buat revision balik. Kita boleh tengok balik berapa jumlah yang aku bayar tahun lepas lah. Berapa aku dah bayar. Bulan lepas aku dah bayar zakat. Tak silap aku. Kalau tak ada dekat dalam penyata kita dekat sini, so bermakna kita bayar mungkin dekat pusat zakat lain lah tu kot. Macam tu kan. Alamak, review pula. So kita terus dekat sini. So, bila Biro cakap tu, kita memang nak bagi tahu juga untuk di Malaysia ni, pada setiap negeri, contoh di PBZ, di negeri-negeri lain, kita tak sinkronis lah. Maksudnya kita tidak bersambung. Masing-masing dia ada rekod masing-masing dan data tidak boleh dikongsi. Betul. Di antara kami dengan Negeri Selangor, di antara kami dengan Kelantan, kerana kita semua di bawah majlis agama masing-masing. Yang tu kita tak boleh nak langgar border. So jadi sahabat-sahabat kalau datang ke PBZ nak cek bayar dekat Perak, memang kita tak boleh ni. Jangan marah lah. Memang tak ada data tu. So jadi siapa bayar kat PBZ baru keluar di dalam semak tadi. Tapi kelebihannya bila anda ada dekat Perak, anda ada dekat Sabah, Sarawak sekalipun, anda tetap boleh semak. Anda boleh terus semak juga dekat sana tu. So jangan pergi dekat zakat Sarawak, jangan pergi zakat Perak tadi tu. Jangan pergi. Even ada dekat Australia, abroad, ada dekat boleh Saza. Betul, itu yang kita memang ada sahabat-sahabat kita yang memang bekerja di luar negara. Dan ramai yang terkandas, misalnya kata tak boleh balik disebabkan negara kita punya cara untuk mengatasi pandemik ataupun negara yang dia bertugas. Dan kita kata kita dah boleh buat semua benda online. Kita boleh belajar online, PDPR. Kita boleh bayar literat online. Dan takkan kita tak boleh bayar zakat online? Betul. Jangan buat alasan lah. Jangan buat alasan. Jangan buat alasan. Saya marah ke? Saya marah ke? Tak marah. Cuma nasihat. Aku bukannya marah. Aku nasihat. Jadi bagi tahu pada siapa hari ni ada ibu-ibu ataupun ayah-ayah yang anak dia belajar luar negara, pula anak dia bekerja di luar negara, tunaikanlah ya. Sebab kalau kita tengok keadaan kita di Malaysia pun memang sangat-sangat kritikal ya. Tengoklah bagaimana keadaan kita tak kira pasca pandemik tu pun ada dia punya kita kata masalah dia tersendiri, wave dia tersendiri yang sedang alami sekarang ni pun. Tolonglah, kalau kita anak Malaysia, kita tunaikanlah zakat kita. Moga adalah orang-orang yang kita kata sangat memerlukan boleh dibantu dengan zakat yang kita bayar ke tanah air kita sendiri. Amin. Saya percaya mereka akan buat macam tu Ustazah. Kalau tidak, saya rasa tak ada juga kita dibanjiri oleh soalan macam mana aku nak bayar zakat di Malaysia ni, macam mana aku nak bayar zakat bila duduk kat rumah ni, aku nak tengok cerita dekat TV3 ni. Tapi aku nak bayar zakat. Macam tu, tanpa keluar rumah. Ini cara dia Ustazah.